Dalam video ni kita akan lihat serba sedikit berkenaan dengan sejarah fizik kuantum. Okey, jadi cikgu galakkan untuk kamu lihat pada buku teks muka surat 226 dan juga 227 kerana persembahan dia lebih menarik lah. Okey, jadi yang pertama sekali adalah kita akan lihat berkenaan dengan fizik klasik. Okey, apa yang berlaku ketika kita belum ada lagi fizik kuantum. Okey, jadi pada mulanya adalah Isaac Newton lah. Yang ini mungkin ramai kita dah kenal, kita dah pernah dengar Newton ini banyak kali dalam tajuk daya dan juga gerakan. Jadi sebenarnya Newton pun dia ada sumbangan dia dalam tajuk cahaya. Okey, cuma mungkin kita tak belajarlah berkenaan dengan sumbangan beliau. Cuma antara pandangan Isaac Newton ini adalah cahaya itu sebagai zarah. Maksudnya beliau mengusulkan bahawa cahaya ini adalah zarah. Cuma masalahnya adalah beliau tidak membuktikan apa-apa eksperimen lah untuk beliau tidak melakukan apa-apa eksperimen untuk membuktikan bahawa cahaya adalah zarah. Dan ketika itu juga ada masalah, iaitu bila cahaya bergerak daripada satu medium ke satu medium yang lain, dia punya halaju dia dan juga dia sedang terbias. Okey, jadi itu tidak dapat dijelaskan melalui cahaya sebagai zarah. Maka pada ketika ini usul ini ataupun pandangan ini telah ditolak lah ketika itu sebab dia seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita lihat dalam eksperimen. Baik, jadi yang seterusnya datang pula Thomas Young. Okey, Thomas Young ini biasa mungkin kita dengar adalah Young double slit experiment ataupun eksperimen dui celah Young. Eksperimen dui celah ini yang kita telah pun lakukanlah. Kalau anda lakukan eksperimen di sekolah ataupun di mana-mana, anda boleh lakukan eksperimen dui celah ini, iaitu dia berkaitan dengan interference. Okey, dan kita dah belajar sebenarnya tentang interference dalam tajuk gelombang. Dan interference ini, kalau anda faham dia tidak boleh berlaku kalau cahaya itu zarah. Okey, dia tidak boleh berlaku. Dia mustahil berlaku kalau cahaya itu adalah zarah. Fenomena interference tak boleh berlaku, melainkan cahaya adalah gelombang. Okey. Memang secara logiknya pun kita tak boleh nak bayangkan macam mana interference ini boleh berlaku pada zarah. Okey, dia hanya boleh dijelaskan jika cahaya itu adalah gelombang. Okey. Dia sebenarnya eksperimen dui celah ini kita boleh gunakan air, okey, ataupun bunyi sebab memang mudahlah. Cuma bila kita gunakan cahaya, dia punya panjang gelombang dia adalah lebih kecil. Jadi interference-nya itu kita kurang nampaklah dia punya eksperimen dui celahnya, tapi yang berjaya menunjukkan bahawa berlaku juga fenomena interference pada cahaya. Maka daripada sini dia dah ada satu eksperimen yang kukuh yang menyatakan bahawa cahaya adalah gelombang dan bukan zarah seperti yang Newton sebutkan. Baik, seterusnya yang ini berlainan sedikit daripada berkaitan dengan cahaya, iaitu John Dalton. Yang ini kita dah belajar dalam bab kimia lah kalau anda ambil subjek kimia. Okey, anda dah kenal dua nama ini dan juga ada beberapa nama yang lain. Okey, John Dalton ini dia menjelaskan, dia memperkenalkan idea bahawa semua jirim itu adalah atom ataupun semua jirim itu dia terdiri daripada atom, satu bahan yang paling kecil. Maksudnya contoh kalau kita ada buku sebagai contoh, kita punya buku ini kalau kita boleh zoom in, okey, beliau mengandaikanlah waktu itu jika kita boleh zoom in ke dalam sedalam-dalamnya, maka kita akan terhenti pada atom. Okey, atom ini beliau andaikan sebagai bentuk seperti sfera lah. Okey, jadi beliau andaikan bahawa semua jirim itu adalah atom. Okey, dan unsur yang sama akan mempunyai bilangan atom yang sama. Itu pandangan daripada John Dalton. Okey, jadi kemudian J.J. Thomson, yang ini kita dah belajar dalam kimia lah. Okey, cuma cikgu tak ada lagi channel kimia, mungkin nanti. Okey, jadi J.J. Thomson dia menemui elektron. Okey, dia bukannya mengandaikan. Tidak seperti sebagai contoh Newton mengandaikan bahawa cahaya itu adalah zarah. Okey, ini adalah andaian yang tidak dibuktikan. Tetapi J.J. Thomson, beliau menemui elektron. Maksudnya beliau menemui satu zarah dalam atom itu. Okey, sebab konsep atom itu memang dah dipakai. Cuma kita tak tahulah apa yang berada di dalam atom tersebut. Tapi J.J. Thomson berjaya menemui satu cas yang wujud dalam atom yang mana casnya bercas negatif. Okey, bercas negatif. Okey, jadi bila cas negatif ini iaitu dia ditolak oleh cas positif lah.
Okey, jadi beliau menamakanlah sebagai elektron. Okey, jadi di sini elektron ditemukan. Tetapi kesemua ini sebenarnya ada masalah lah. Dia punya masalah ni adalah dia tidak boleh, sebagai contoh, cahaya sebagai gelombang ini dia tak boleh nak terangkan. Video yang sebelum ni kita dah belajar, iaitu berkaitan dengan sinaran jasad hitam. Jadi dia tak boleh nak terangkan. Manakala yang dua ini pula berkaitan dengan jirim, dia ada juga masalahnya sendiri, iaitu berkaitan dengan masalah yang kita namakan sebagai spektrum garis. Okey, spektrum garis ataupun line spektrum yang ini ditemukan dalam eksperimen. Maksudnya kita nampaklah spektrum garis ini, nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut. Jadi idea ini ataupun eksperimen ini dia tidak lagi boleh membuktikan spektrum garis ini. Okey, maksudnya kita memang dah jumpa spektrum garis, tapi kita tidak ada teori yang boleh menjelaskan spektrum garis. Okey, jadi sekarang kita masuk pula berkenaan dengan fizik kuantum. Okey, jadi fizik kuantum cikgu dah jelaskan sebelum ini, dia sebenarnya bermula daripada sinaran jasad hitam. Okey, di sini bermula, titik tolaknya adalah di sini, sinaran jasad hitam. Jadi yang pertama adalah Max Planck. Beliau telah menyelesaikan masalah jasad hitam tersebut, sinaran jasad hitam, iaitu idea beliau adalah beliau masih lagi menerima bahawa cahaya adalah gelombang. Beliau tidak berpandangan bahawa cahaya adalah zarah. Itu adalah orang yang seterusnya. Okey, tapi bezanya adalah walaupun beliau mengandaikan cahaya adalah gelombang, gelombang elektromagnet, tapi beliau mengusulkan bahawa tenaga ini dia bukannya selanjar, tetapi dia adalah diskrit. Maksudnya dia bukan continuous, tetapi dia adalah dalam bentuk diskrit. Yang ini pun cikgu dah jelaskan berkenaan dengan apa maksud tenaga itu diskrit dalam video yang sebelum ini. Dan juga beliau menyatakan bahawa tenaga itu berkadar terus dengan frekuensi. Kalau yang sebelum ini tenaga bagi gelombang elektromagnet, dia tidak ada kaitan yang ini. Dia tidak ada kaitan yang berkait dengan E berkadar terus dengan F, tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Jadi yang ini dan juga konsep kuantum ataupun tenaga diskrit ini dibawa oleh Max Planck, dan idea beliau berjaya menjelaskan masalah jasad hitam. Okey, jadi di sini bermula mulalah idea berkenaan dengan kuantum itu. Okey, sebab perkataan kuantum ini dia sebenarnya datang daripada bentuk diskrit ni, tenaga yang diskrit itu. Beliau menjelaskan bahawa dia adalah tenaga kuantum. Okey, jadi sekarang kita masuk pula kepada ahli fizik yang memang sangat terkenal lah, iaitu Albert Einstein. Okey, semua orang mungkin kalau kita tanya siapakah ahli saintis yang paling popular, mungkin mereka akan jawab Albert Einstein ataupun Stephen Hawking. Okey, jadi apa yang Einstein sumbangkan? Apa sumbangan Einstein? Dia sebenarnya ada banyak. Yang dalam tajuk fizik kuantum ini, dalam fizik kuantum, Einstein juga ada menyumbang, iaitu beliau yang memperkenalkan idea bahawa gelombang elektromagnet, yang ini adalah cahaya. Beliau yang mengusulkan bahawa cahaya ini dia bukan sahaja gelombang elektromagnet, tetapi cahaya juga adalah foton. Apa maksud foton? Foton ini adalah satu istilah yang menyatakan bahawa cahaya itu adalah zarah. Jadi beliau, Albert Einstein, yang membawa idea bahawa cahaya adalah zarah. Dia kembali semula kepada Isaac Newton tadi, cahaya sebagai zarah, cuma Newton gagal membuktikan bahawa cahaya adalah zarah. Beliau mengandaikan saja tanpa apa-apa pembuktian. Tetapi Albert Einstein membawa idea yang sama, iaitu cahaya adalah zarah, dan beliau membuktikannya melalui kesan fotoelektrik. Kenapa beliau berjaya membuktikan? Kerana kalau kita menggunakan gelombang, cahaya sebagai gelombang, ia gagal membuktikan kesan fotoelektrik. Jadi kalau dalam situasi Max Planck dia berkenaan dengan tenaga, tetapi dalam situasi Einstein adalah sifat cahaya itu sendiri, iaitu zarah ataupun gelombang. Jadi Einstein membuktikan bahawa untuk menjelaskan kesan fotoelektrik, maka cahaya tidak boleh jadi gelombang, sebab dia akan ada masalah lah, iaitu yang kita akan belajar dalam subtopik yang selepas ini berkenaan dengan kesan fotoelektrik. Jadi cikgu nak galakkan untuk kamu bezakan apakah sumbangan antara Max Planck dan Albert Einstein. Max Planck tidak menyatakan apa-apa berkenaan dengan sifat cahaya. Tetapi apa yang beliau jelaskan adalah tenaga cahaya itu bukan selanjar tetapi diskrit.
Manakala Einstein pula membezakan antara sifat cahaya, iaitu bukan lagi cahaya sebagai gelombang tetapi cahaya adalah zarah. Okey, jadi Albert Einstein lebih kepada berkenaan dengan sifat cahaya, manakala Max Planck adalah berkenaan dengan tenaga cahaya itu sendiri. Okey, dan juga Albert Einstein membuktikanlah berkenaan dengan cahaya adalah zarah, iaitu kesan fotoelektrik. Okey, jadi selepas daripada Albert Einstein itu dan juga sumbangan Max Planck, ada ramai lagi ahli fizik yang terjun ke dalam bidang fizik kuantum ini. Jadi salah satu nama yang popular jugalah dalam fizik kuantum yang menyumbang dengan begitu banyak adalah Niels Bohr. Okey, jadi sebelum ini cikgu dah jelaskan berkenaan dengan spektrum garis. Cikgu dah ceritakan bahawa masalah berkenaan dengan apa yang diusulkan oleh John Dalton dan juga apa yang ditemui ini, dia tidak berjaya menjelaskan spektrum garis yang kita lihat daripada eksperimen. Kemudian Niels Bohr membawa satu idea bahawa elektron itu mempunyai petala tertentu. Okey, dan dia berjaya menjelaskan spektrum garis untuk hidrogen. Jadi apa maksud elektron mempunyai petala yang tertentu? Okey, cikgu jelaskan secara ringkas sahaja. Kita tahu daripada kimia kita belajar bahawa dekat tengah-tengah elektron itu ada atom. Okey, ada proton, ada dekat sini ada proton, neutron, semua itu. Tapi tak apa, yang ni tak penting. Apa yang Niels Bohr tekankan adalah berkenaan dengan elektron, iaitu elektron dia berada dalam orbit. Dia mengandaikan seperti dia berada dalam orbit, okey, yang kita panggil sebagai petala lah. Jadi elektron ni dia tidak boleh berada dekat semua jenis orbit. Maksudnya dia hanya boleh ada pada orbit-orbit yang tertentu, yang mana sebagai contoh ini adalah orbit yang pertama. Okey, dan kita juga sebenarnya dah belajar berkenaan dengan orbit ini, iaitu orbit yang pertama boleh ada 2 elektron dan yang seterusnya boleh ada 8 elektron. Itu kita dah belajar dalam kimia. Okey, jadi idea yang sama. Okey, cuma apa yang Niels Bohr bawa adalah orbit ini dia hanya boleh ada pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Maksudnya sebagai contoh ya, apa yang Niels Bohr bayangkan adalah contoh elektron ni dia berada dekat orbit ini, dia tidak boleh berada di antara dua orbit ini. Okey, andaikan atom kita mempunyai 2 orbit, apa yang Niels Bohr bagi tahu adalah dia elektron ni tidak boleh berada di sini sebagai contoh, antara pertengahan ataupun di antara 2 orbit ini. Itu yang Niels Bohr jelaskan. Okey, jadi idea dia adalah elektron berada pada petala tertentu sahaja dan dia dapat menjelaskan spektrum garis hidrogen. Dan lagi satu yang cikgu nak jelaskan adalah kenapa kita perlu gunakan spektrum, kita perlu Niels Bohr bawa bahawa idea elektron adalah dalam bentuk petala, kerana idea sebelum ini, okey, kalau elektron itu, kita daripada eksperimen diketahui bahawa kalau elektron itu memecut, maka dia akan memancarkan foton ataupun dia akan memancarkan cahaya. Masalahnya adalah apabila model yang mana elektron boleh berada di mana-mana orbit sahaja, kita dapati bahawa elektron ni dia akan spiral ataupun dia akan menuju ke arah proton di tengah dan juga dia akan memusnahkan atom tersebut. Maksudnya tidak boleh wujud atom langsung dekat dunia ni, tapi disebabkan kita ada atom itu, maka model seperti ini adalah mustahil. Okey, jadi apa yang Niels Bohr bagi tahu adalah elektron tak boleh bergerak sesuka hati dia, tetapi dia hanya boleh berada pada petala-petala yang tertentu sahaja. Okey, jadi itu berkenaan dengan sumbangan Niels Bohr. Dan yang terakhir adalah Louis de Broglie. Okey, namanya sebutannya bukan Louis de Broglie ya. Dia adalah Louis de Broglie, yang mana sumbangan beliau adalah beliau menyatakan, beliau membawa idea bahawa jirim, okey, jirim adalah matter. Maksudnya atom-atom kita, hidrogen, helium, semua itu adalah jirim, bukannya cahaya. Okey, cahaya benda lain. Cahaya adalah foton ataupun gelombang elektromagnet. Jirim pula adalah benda yang lain, benda yang berbeza, iaitu sebagai contoh atom-atom yang kita dah belajar, unsur yang kita dah belajar, hidrogen, helium, semua itu adalah jirim. Okey, anda juga adalah jirim. Jadi jirim adalah gelombang. Kita dah tahu sebelum ini dan juga daripada John Dalton, J.J. Thomson ini menyatakan bahawa jirim ini adalah atom. Atom itu dia zarah, dia bukannya gelombang. Jadi Louis de Broglie, idea beliau adalah dia bukan sahaja, okey, jirim ini bukan sahaja boleh menjadi zarah, tetapi dia juga boleh menjadi gelombang. Okey, maksudnya kalau sebelum ini cahaya
kita buktikan bahawa cahaya ini ada dalam situasi tertentu boleh menjelaskan kalau cahaya itu gelombang, dan dalam situasi tertentu bahawa cahaya adalah zarah dapat menjelaskan kesan fotoelektrik. Louis de Broglie kata jirim pun boleh jadi macam itu. Okey, jirim boleh jadi zarah dan juga jirim boleh jadi gelombang. Dan ada eksperimen yang kemudiannya membuktikan kebenaran apa yang Louis de Broglie sebut. Jadi itu adalah serba sedikitlah berkenaan dengan sejarah fizik kuantum, dan dia sebenarnya ada banyak lagi lah, ada nama-nama lain yang selepas ini yang mungkin tak relevan untuk bab kita ini. Kalau anda nak cari anda boleh carilah nama seperti Schrödinger, Schrödinger dan juga Heisenberg, dan ramai lagi, Max Born, Heisenberg, Max Born, Paul Dirac, dan ramai lagi ahli-ahli fizik yang lain yang menyumbang dalam fizik kuantum ini. Jadi fizik kuantum ini dia sebenarnya bukan seorang sahaja yang menyumbang dalamnya, tetapi puluhan, malah ratusan ahli fizik yang menyumbang dalam teori fizik kuantum. Jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.